Dan akhirnya kalau kita tengok, dia tersebar sampai kepada Kedah, Johor, Sabah, Sarawak. Dan hari ini kita boleh tengok pusat-pusat agama Bahai ini ada di beberapa tempat. Antaranya ialah di Kuantan yang masih lagi aktif. Yang belah Sabah, Sarawak tu memang aktif lah. Selain daripada tu di Ipoh, di Pulau Pinang, di Batu Worth pun ada. Apa ibadah yang ada dalam agama Bahai ini? Sebenarnya dia panjang lagi, sampailah kepada sampainya ke Nusantara ni. Cuma saya tak nak kuliah lama-lama sebab saya punya suara ni tak berapa nak elok sepenuhnya lagi lah. Kalau saya kuliah lama nanti dia jahanam pula, nanti tak boleh kuliah pula. Okay. Cuma saya anggap-anggap isyak saya berhenti lah. Okay. Antara 3 konsep yang ada dalam agama diorang ada salat, diorang ada puasa, dan diorang ada ibadah-ibadah yang berbentuk bacaan kitab suci. Salat diorang gabung, campur semua sekali. Cuma salat diorang memang mirip kepada salat orang Islam. Ibadah diorang ni salat tu lah. Okay. Diorang lakukan sebanyak 3 kali sehari, waktu pagi, petang dan juga malam. Malam tu bukan malam tu lah, hujung petang macam maghrib lah. Semuanya 3 rakaat. Dia ada lah, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube video macam mana dia salat. Yang duk buat tutorial tu ialah orang Malaysia yang beragama Bahai di Malaysia lah, video yang viral tu. Okay. Yang kedua, puasa. Dia orang akan berpuasa pada bulan Mac. Macam tahun depan ni kita jatuh Ramadan pun bulan Mac lah. Okay, tapi kita hujung. Cuma dia orang akan puasa antara 9 atau 10 Mac sampai 20 Mac. Lebih kurang lah. Ataupun lebih sikit. Cuma kalau tak silap, dia punya maksimum puasa dia orang ialah 19 hari. Dia orang bukan kira Ramadan ke, dia orang kira bulan Mac je. Dia orang bulan 3 lah dia orang akan puasa. Okay. Dan puasa itu dilakukan oleh mereka yang berumur antara 21 tahun hingga 42 tahun sahaja. Penganut agama Bahai yang 43 tahun dan ke atas tidak lagi ada pensyariatan puasa bagi dia orang. Seronok lah juga dengar macam tu kan. Sebab tu ramai lah orang-orang minat, orang muda yang minat dengan Bahai ni. Sebab orang muda yang umur belas-belasan tak sampai lagi 20-an ni, dia tak kena puasa lagi. Okay. Dan salat dilakukan secara individu, tiada salat jemaah. Dan pembacaan kitab Muqaddas, iaitu kitab dia orang lah, kitab yang dianggap sebagai kitab suci tu, dia orang baca dan dia orang jadikan sebagai zikir dan wirid harian dia orang. Zikir dan wirid harian dia orang. Okay. Cuma kau tengok, saya nak tengok sikit apa yang dia sebut tentang di Malaysia ni. Kau tengok di Malaysia ketika mana sampai je agama Bahai ni, dia convert daripada Babiah, dia pergi Bahai. Nanti kita cerita kuliah seterusnya. Okay. Dia mula-mula sampai ke Malaysia tahun 1883, maknanya belum 1900 lagi. Yang dibawa oleh cucu kepada Mirza Ali Muhammad tu, nama dia Sogi Afandi. Ni cucu dia, cucu kepada pengasas dia lah. Okay. Jadi sampai di Malaysia ni, negeri pertama yang dia sampai ialah Pulau Pinang, utara juga, wilayah utara. Dan seterusnya dia bergerak ke Singapura. Waktu tu Singapura masih lagi dalam Malaysia lah. Okay. Dan akhirnya dia berkembang sehinggalah agama ini dibawa oleh 2 orang tokoh besar di Malaysia, iaitu Dr. Khudadat Fuzdar, nama dia. Dan dia ni bukan orang Melayu gitulah, dia datang daripada Parsi bersama dengan isteri dia Shirin Bahjat Fuzdar. Yang diorang ni dilahirkan di India tapi berketurunan Parsi, dan diorang lah yang sebarkan agama Bahai ni, khususnya berpusat di Singapura pada waktu tu, sehinggalah agama ini diterima masuk ke kawasan Semenanjung Tanah Melayu. Dan diorang buat sesi ceramah yang banyak di Seremban, Melaka, Kuala Lumpur. Dan hasil daripada ceramah yang berterusan itu, bangsa yang awal, kata sebelum Melayu lah, yang berminat dengan Bahai inilah ialah bangsa Cina. Satu orang yang bernama Yan Ki Leong. Ini ialah orang Malaysia, warga negara Malaysia yang awal lah yang memeluk agama Bahai. Lalu dia telah fund tempat untuk
jadikan sebagai pusat. Dan akhirnya kalau kita tengok, dia tersebar sampai kepada Kedah, Johor, Sabah, Sarawak, dan hari ini kita boleh tengok pusat-pusat agama Bahai ini ada di beberapa tempat. Antaranya ialah di Kuantan yang masih lagi aktif. Yang belah Sabah, Sarawak tu memang aktif lah. Selain daripada tu di Ipoh, di Pulau Pinang, di Batuworth pun ada, dan di beberapa tempat dia lebih banyak aktif di di belah Sabah dan Sarawak. Okay. Dan antara benda besar yang dia orang buat untuk negara Malaysia ni ialah dia orang mendesak kerajaan untuk memberi cuti khusus sempena Hari Agama Bahai. Kalau tengok pada tahun 2017 ada satu sambutan sempena 200 tahun kematian Bahaullah ini. Bahaullah tu ialah Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi tu, dan dia orang minta pada kerajaan untuk jadikan itu sebagai hari cuti umum untuk dia orang. Dia tak minta semua orang Malaysia cuti kerana dia orang, untuk komuniti dia orang saja, sebab sebahagian besar mereka ni lah penjawat awam dalam kerajaan. Okey. Dan diiktiraf juga perkahwinan dia orang, dan minta pada kerajaan ada peruntukan tanah kubur bagi penganut agama Bahai. Akhirnya pada tahun 2013 di Dewan Negara, mana bincang di kalangan member of parliament ni, kerajaan persekutuan pada waktu tu telah melantik wakil agama Bahai yang akan menjadi juru runding antara kerajaan Malaysia dengan penganut Bahai ini, sehingga dia orang duduk dalam satu majlis namanya Majlis Rundingan Nasional. Ada satu position untuk agama Bahai. Cuma di Malaysia ni orang Melayu boleh katakan hampir tidak ada, tapi kalau di Indonesia adalah orang Melayu yang menganut agama Bahai ni. Kebanyakan mereka ialah Cina, India, dan juga etnik yang berbagai daripada Sabah dan Sarawak, dan juga orang-orang asli pendalaman. Mereka juga sebahagiannya menganut dan masuk dalam komuniti agama Bahai. Secara rawaknya mereka mewakili 1% daripada penduduk Malaysia. Maknanya berapa juta penduduk Malaysia. Anggaran ni lebih kurang 300,000 ataupun 400,000 lah dia punya bilangan penganut dia. Tapi blind, dia orang ni kita tak boleh nak trace dia orang tu Bahai macam mana, sebab dia orang tidak ada lambang khusus. Dia orang ada lambang tapi dia orang tak expose. Dia orang bukan macam Kristian, bukan macam Hindu yang kita boleh kenali dengan mudah. Sebab dia orang Cina, dan dia orang hidup selayaknya macam orang Cina ya. Dia orang bukan ada perbezaan yang ketara. Sebab kita pun tengok orang Cina, kita akan ingat dia ni kalau tak agama Tionghoa dia orang, ataupun agama Buddha, Kristian lah. Itu yang kita orang Melayu nampak. Tapi sebenarnya boleh jadi mereka juga ialah penganut Bahai ataupun penganut Al-Babiyah. Dan dia orang ni memang minat dengan idea pluralism agama. Dia orang minat dengan idea tu lah.